Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fuada Afifah bertemu kembali dalam sesi bual bicara bersama Jurutera Daerah. The Switzerland of the East, gelaran diberi kepada sebuah daerah di pedalaman Sabah, daerah Tambunan. Daerah ini terletak lebih kurang 80 km dari kota Kinabalu. JKR Tambunan merupakan salah satu JKR daerah di bawah JKR bahagian Keningau. Daerah Tambunan adalah antara daerah yang sedang pesat membangun dengan kemajuan pembangunan infra seperti projek pembaikan cerun dan naik taraf jalan raya, bangunan kerajaan, pembaikan sekolah daif dan projek pembentungan. Jurutera daerah bagi daerah Tambunan ialah Puan Insinyur Jamilah Tukang. Puan Jamilah, anak kelahiran Kota Merudu, telah bertugas di JKR Sabah selama 14 tahun. Beliau telah memulakan kerjaya di JKR Sabah di cawangan pemeliharaan jalan Ibu Pejabat sebelum bertukar ke JKR Kota Kinabalu dan seterusnya JKR Tambunan. Assalamualaikum Puan, terima kasih sudi bersama kami pada sesi bual bicara pada kali ini. Waalaikumsalam Fuada, terima kasih juga kerana sudi menjemput saya lah. Dan juga terima kasih kepada media JKR Sabah kerana sudi mewawancara saya hari inilah. Pertama sekali, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit latar belakang keluasan, saiz penduduk dan sistem pembangunan jalan raya di bawah pengawasan Puan setakat ini. Okey, sebenarnya daerah Tambunan ianya terletak di pendalaman Sabah. Daerah ini boleh dilalui melalui daerah Ranau, Penampang dan Keningau. Asal usul sebenarnya nama Tambunan ni adalah daripada dua pahlawan, Gombunan dan Tamadun. Daripada perbincangan orang tua-tua dulu, mereka menggabungkan dua nama ini daripada Tam dan Bunan. Itulah asal usul sebenar daerah Tambunan ini dinamakan. Dan Tambunan ini kebanyakannya dikenali sebagai Switzerland of the East. Kenapa dia dikenali sebagai Switzerland of the East? Kerana Tambunan ni kalau kita tengok bentuk geografinya adalah berbukit bukau dan suhu di antara 15 hingga 30 darjah Celsius. Jadi kadang-kadang tu tidak heranlah kalau pekan Tambunan sendiri akan berkabus. Itulah dia dinamakan Switzerland of the East. Okey, keluasan daerah Tambunan adalah seluas 332,000 hektar dan daerah Tambunan ini sebenarnya dikelilingi kebanyakannya oleh penanaman sawah padi lah. Sawah padi, nenas dan juga penanaman halia. Dan tidak kurang juga sinonimnya Tambunan ini dengan tumbuhan natural iaitu pokok bambu. Pokok bambu. Di Tambunan ni kita ada satu adun, satu parlimen, kita ada 77 mukim, 88 kampung dan kepadatan penduduk secara tahunan adalah 2.1%. Mengikut perangkaan pada tahun 2020, jumlah penduduk di Tambunan ni adalah seramai 44,681 orang. Dan kebanyakan majoriti bangsa terbesar di Tambunan ini adalah bangsa Dusun Kadazan, di mana 88% adalah bangsa Dusun Kadazan dan selebihnya adalah bangsa-bangsa lainlah. Dan sosioekonomi di Tambunan ini kebanyakannya adalah pertanian. 88% adalah pertanian, selainnya adalah peternakan, perikanan, pelancongan dan perniagaan kecil. Okey, sumber utama pertanian di daerah Tambunan ni adalah penanaman padi, halia dan di lokasi kita panggil Patau, itu merupakan satu pengeksport sayur terbesar di mana Tambunan ini telah mengeksport sayurannya ke luar negara seperti Brunei, Sarawak dan Sabah. Jadi itu adalah satu sumber pendapatan dan sosioekonomi bagi daerah Tambunan lah. Salah satu yang kita kenal adalah Gunung Terusmadi, di mana Gunung Terusmadi ini berketinggian 2,462 meter, merupakan gunung kedua tertinggi di Malaysia. Ini tidak hairanlah jika pelancong-pelancong sudi berkunjung ke Tambunan, melihat sendiri macam mana pendakian Gunung Terusmadi yang berbeza caranya dengan Gunung Kinabalu. Daerah Tambunan ini juga mempunyai college community di mana Tambunan pelajarnya adalah daripada daerah-daerah lain jugalah, bukannya hanya dari daerah Tambunan. Jumlah jalan
rangkaian infrastruktur di Tambunan, kita ada lebih kurang 545 kilometer, di mana 373 kilometer adalah jalan-jalan JKR dan selebihnya 171 kilometer adalah jalan di bawah Majlis Daerah dan Pejabat Daerah. Bagi jalan persekutuan, kita ada 55.63 kilometer bermula daripada bermula daripada Jambatan Apin-Apin sehinggalah ke Gunung Alap. Itu adalah persempadan jalan persekutuan di bawah penyerahan JKR. Manakala jalan negeri pula kita ada lebih kurang 318 kilometer dan keseluruhan jalan berturap di daerah Tambunan ni adalah 59% dan selebihnya 42% adalah jalan tidak berturap. Seterusnya, apakah perancangan pelaksanaan pembangunan jalan raya untuk jangka pendek, sederhana dan jangka panjang di bawah penyelarasan Puan sehingga menjelang tahun 2025? Okey, sekiranya kita melihat daripada objektif dan peranan jabatan kita, JKR hendaklah menyediakan pembangunan infrastruktur di mana-mana daerah sama ada Tambunan atau daerah-daerah lain dan hendaklah memastikan jalan raya yang disediakan dalam keadaan selamat, boleh dilalui dan selesa kepada pengguna jalan raya. Kita sedia maklum bahawa kerajaan negeri dan persekutuan telah melantik syarikat konsesi persekutuan iaitu Lintasan Resource, konsesi jalan negeri WKW dan juga Globinaco serta konsesi jalan penyelenggaraan gravel ada 2 di Tambunan serta konsesi jalan-jalan Majlis Daerah dan Pejabat Daerah dan selebihnya adalah diselenggara oleh Jabatan Kerjaya Tambunan sendirilah untuk jalan-jalan gravel. Okey, penyelenggaraan yang dilaksanakan ni sebenarnya dalam tempoh yang singkat hendaklah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang betul dan respon time dengan masa yang cepat dan tepat. Contohnya sekiranya kita menerima aduan kerosakan jalan, hendaklah membuat respon masa yang cepat dan kita hendaklah mengambil kira apa yang diadukan oleh pengadu sama ada penampalan ataupun kerosakan-kerosakan jalan. Salah satu lagi contoh adalah aduan pokok tumbang. Aduan pokok tumbang ni kita kena laksanakan dengan segera kerana trafik akan putus dan pelaksanaan tu hendaklah dilaksanakan serta-merta. Jadi konsesi-konsesi yang dilantik ini hendaklah peka terhadap persekitaran, peka terhadap danduan dan hands on dengan tugas-tugas yang diberikanlah. Jadi penambahbaikan dari semasa ke semasa tu perlu daripada sama dari JKR ataupun daripada konsesi di mana kita hendak mengenal pasti metod kerja yang baru, pelaksanaan mesin dan baru dan konsep-konsep pembaikan yang baru agar kita boleh memberi hikmat dan memberi jalan yang terbaik kepada masyarakat di daerah Tambunan ataupun daerah-daerah yang lainlah. Salah satu cara macam mana kita untuk mengetahui sama ada kerja kita dilaksanakan dengan baik atau tidak adalah dengan pelaksanaan dan kepuasan hati pelanggan. Ini adalah salah satu cara di mana kita mengukur prestasi kerja kita sama ada diterima oleh rakyat ataupun tidak. Jadi kepuasan pelanggan memberi respon kita yang positif itu adalah kebaikan ataupun kepujian. Bukan pujian, tapi ianya merupakan prestasi kita untuk mencapai matlamat apa yang kita programkan, apa yang kita capailah dalam pelaksanaan kerja itu. Contohnya adalah ada satu projek yang telah siap, pembinaan Jalan Cerun Ranau Tambunan, di mana ini telah memberi impak yang besar kepada rakyat Tambunan, satu perhubungan yang baik daripada daerah Ranau ke Tambunan. Kalau dahulunya kebanyakan beberapa cerun-cerun tu runtuh dan publik terpaksa queue untuk melalui jalan tu. Tapi bila projek ini siap dan sungai-sungai pun kita telah baik pulih bersama-sama pembaikan cerun, kita boleh nampak projek tersebut sangat selesa dilalui oleh rakyat dan sangat efisien di mana mereka boleh travel dalam tempoh masa yang lebih cepat dan selamat. Okey, seterusnya projek yang dilaksanakan dalam pembinaan sekarang adalah Jalan Kengaran. Jalan Kengaran ini merupakan jalan sepanjang 8 km yang sedang dinaik taraf di mana ianya akan memberi impak yang besar kepada 5 buah kampung dan jalan ini merupakan jalan utama dari segi pelancongan kerana ini akan menghubungkan daripada Pekan Tambunan kepada laluan ke Gunung Terusmadi lah.
Jadi kalau kita pengalaman saya menyelia projek ini di mana saya mendapat feedback yang sangat baik daripada rakyat. Rakyat tidak mempunyai halangan dengan kami. Walaupun pewartaan lambat dilaksanakan ataupun dalam proses, tapi rakyat memberikan kebenaran kepada kontraktor untuk memasukkan kerja. Ini menunjukkan bahawa penduduk di Tambunan sangat-sangat mengharapkan jalan-jalan dinaik taraf untuk penggunaan penduduk di situ. Okey, bagi perancangan jangka masa panjang, walaupun kita menerima banyak permintaan, sebenarnya JK Tambunan menerima banyak permohonan jalan-jalan raya untuk diserahkan kepada JKR secara sukarela. Tapi kita tahu kekangannya adalah melalui jabatan lain dan kerjasama bersama DO, di mana kita perlu mewartakan dengan sebaiknya. Kita tidak mahu ada masalah akan datang, tuntutan-tuntutan waris. Tapi apa yang saya nampak, ada beberapa permohonan yang sedang dalam proses yang kami pertimbangkan, mereka menyerahkan secara sukarela. Ini menunjukkan bahawa mereka memberi kepercayaan kepada JKR untuk menjaga dan menyelia jalan-jalan itu sendiri, walaupun tanah mereka diserahkan begitu tanpa memikirkan pampasan yang lebih baik untuk mereka. Salah satu juga perancangan yang kita hantar adalah program-program infra jalan raya dalam RMK 12 yang dilaksanakan yang diprioritikan di dalam program-program negeri dan persekutuan. Sama ada ia melibatkan jalan raya, jambatan dan cerun. Untuk peruntukan federal pula KKRM, kita telah mencadangkan pelebaran jalan bermula daripada Gunung Alap ke Sinsuron kerana kita tahu jalan ini adalah berbukit bukau. Kadang-kadang ianya mengganggu-gugat kesabaran pemandu, cara untuk memotong dan ketepatan masa untuk sampai ke daerah Tambunan ataupun Penampang. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk penambahbaikan sama ada daripada pelebaran lorong ataupun sistem pencahayaan di sana. Pasal kita sudah maklum jalan tersebut memang berkabus. Jadi kita akan telah mencadangkan dalam program KKRM supaya ianya diberi pelebaran lah. Ada konsep pemotongan jalan. Okey, sejajar kita mahu sekiranya dalam jangka masa panjang, kita sedia maklum bahawa pejabat daerah telah merancang pembinaan waterfront di Sungai Tabilong dan kita tahu juga bahawa konsep pertanian banyak di Tambunan dan Pelancongan. Jadi oleh itu, walaupun kita rasa pertanian ni adalah di pendalaman, tapi kita mahu pembangunan tu sejajar infra yang moden dan juga pertanian yang moden. Itu adalah konsep yang selalu kami terapkan di daerah Tambunan. Kita tidak mahu lupuskan pertanian sawah padi di sana, tapi kita mesti ada kemajuan pertanian dan infra di daerah tersebut. Jadi apa yang saya nampak, saya betul-betul tekankan sekiranya dipertimbangkan bagi daerah Tambunan kerana masih ada 41% jalan-jalan di daerah Tambunan ini belum diturap. Jadi harapan yang amat tinggi daripada penduduk-penduduk setempat lah sekiranya infra ini dapat dilaksanakan di bawah program-program RMK yang akan datang. Baiklah Puan, seperti yang kita tahu, jabatan ini baru saja mendapat menteri baru yang cukup lama dan berpengalaman berada di Dewan Rakyat untuk membincangkan masalah-masalah rakyat, khususnya dalam sistem perhubungan jalan raya di Sabah. Dan kini beliau telah menduduki tempat untuk mengetuai kepimpinan dan pentadbiran Kementerian Jalan Raya di Sabah. Apakah harapan Puan di bawah pimpinan Menteri yang berhormat Datuk Seri Bung Mukhtaradin tentang kelangsungan pembangunan jalan raya di Sabah, bukan saja di bandar, pinggir bandar, tetapi yang lebih penting adalah membangun dan menaik taraf sistem jalan raya di kawasan majlis dan kampung-kampung? Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada YB Datuk Seri Bung Mukhtar kerana dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah dan juga Menteri Kerja Raya Sabah. Sebenarnya saya amat berbangga dapat bekerjasama dengan Datuk Seri di bawah kepimpinan Datuk Seri dan juga Pengarah Kerja Raya Sabah. Kalau kita melihat kepribadian Datuk Seri ini seorang yang proaktif, turun padang, mengutarakan masalah rakyat, terutamanya di Dewan Parlimen ataupun Dewan Rakyat.
Dan saya rasa ianya sangat bersesuaianlah dengan Kementerian Kejayaan Raya ini. Kerana Datuk Seri ini seorang yang sangat proaktif dan kita sangat mengharapkan Datuk boleh membawa peruntukan yang lebih besar daripada persekutuan tu untuk dinaik taraf jalan-jalan raya di seluruh Sabah, terutamanya di daerah-daerah pendalaman inilah, termasuk Tambunan. Jadi saya rasa Datuk Seri ini seorang yang amat prihatin dan seorang yang amat mengenal masalah rakyat dan selalu turun padang. Kalau kita tengok selalu di media massa, melihat di media massa, kita melihat Datuk Seri hands on. Dia macam hands on sendiri masalah rakyat. Dia tidak melalui orang bawahan tapi dia hands on. Jadi itu adalah peranan menteri yang kita sangat impikan lah. Jadi harapan yang amat tinggi daripada kita, semoga Datuk Seri dapat mengutamakan program-program rancangan RMK 12 sama ada negeri atau federal diutamakan dengan lebih banyak lagi tahun ini ataupun dalam jangka masa 5 tahun. Saya rasa daripada pegawai daerah atau seluruh rakyat Tambunan, mereka sangat menginginkan dan mempunyai prasarana yang lengkap, terutama jaringan jalan raya lah. Kalau kita tengok tadi 41% masih belum diturap. Dan mereka ingin mengimpikan agar pembangunan itu sejajar dengan pembangunan infrastruktur, pertanian, pelancongan maupun perikanan dan peladangan. Jadi mereka amat berharap ataupun JKR Tambunan sendirilah kita amat berharap rakyat-rakyat Tambunan ini mendapat infra itu hingga ke akar umbi. Kerana harapan-harapan rakyat Tambunan ini sebenarnya penduduk di sini mereka lebih berdikari sendiri, bekerja di tanah sendiri. Jadi tidak salahlah kalau kemajuan infra ni kita sejajarkan dengan pembangunan pertanian di daerah Tambunan ini. Sebelum ini, jabatan sering mendapat pelbagai kekangan untuk membangun, memaju dan menaik taraf jalan raya di jalan utama dan juga di luar bandar. Namun kadangkala rancangan peringkat pelaksanaan gagal seperti projek sudah bermula tetapi projek tidak juga selesai malah boleh menambah kos dan terbantut di tengah jalan. Jadi apakah ramuan atau plan strategik Puan agar perkara ini tidak berulang atau menemui kegagalan? Okey, sebenarnya halangan-halangan yang kita hadapi ini ada beberapa peringkat. Contohnya daripada halangan perancangan, halangan dari segi reka bentuk, halangan dari segi implementasi. Okey, daripada segi implementasi ini selalunya kita ada masalah dari segi proses pengambilan tanah lah yang di mana-mana pun saya rasa sinonim dengan masalah ini. Pengambilan pembayaran struktur tanah dan juga pertanian pampasan lah. Salah satu juga masalah kelewatan projek kita adalah pengalihan utility. Okey, pengalihan utility di jalan tersebut kadang-kadang projek ini sudah pun ongoing dan utility masih tertinggal di sana. Ini adalah satu kekangan untuk kita lah untuk menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Salah satu lagi masalah contohnya untuk projek jalan raya, semasa pembinaan pembinaan projek itu dibuat, terdapat masalah-masalah semula jadi seperti runtuhan cerun yang melibatkan kos yang besar untuk pembaikan dan untuk menyiapkan projek tersebut. Jadi untuk plan strategik bagi masalah-masalah ini saya rasa sekiranya ianya luar daripada skop daripada kontrak, kita memerlukan pemikiran dan kerjasama yang erat lah dengan ibu pejabat mengambil keputusan yang baik. Memerlukan bimbingan-bimbingan daripada pakar, memerlukan bimbingan daripada cawangan-cawangan yang lain. Jadi satu penyelesaian kreatif perlu ada dan keputusan yang bijak bagi mengawal projek itu lebih efisien dengan kos yang diberikan serta siap dalam tempoh yang bersesuaian lah yang diberikan. Untuk implementasi pula, bagi prinsip saya untuk memulakan satu projek, saya kena bermula dari pejabat saya sendiri. Saya kena membimbing orang-orang bawahan saya dengan lebih baik dari segi teknikal atau pengurusan. Kerana sesuatu tu adalah bermula daripada pejabat individu dan pejabat. Jadi kekuatan tu adalah daripada pejabat JKR Tambunan dan saya kena membagi bimbingan teknikal dari masa ke semasa. Bermesyuarat, berbincang dengan orang bawahan saya
bagi penyelesaian masalah-masalah. Sekiranya kami tidak mendapat keputusan teknikal antara di cawangan kami, saya akan merujuk terus ke peringkat ibu pejabat agar keputusan yang lebih baik dapat dibuat, terutamanya yang melibatkan reka bentuk yang memerlukan pakar ataupun pengurusan kontrak, di mana ini kita perlu mendapat hikmat nasihat daripada cawangan jurukurbahan lah. Dan keputusan yang akhir sekali adalah di peringkat pengarah lah, direktorat. Di situ kita akan mendapat keputusan dan objektif yang lebih tepat. So, konsep follow up dan follow through itu sangat penting. Sangat penting bermula daripada individu kita sendiri dan teamwork pengurusan kita serta pelaksanaan. Salah satu juga adalah pemilihan kontraktor berwibawa dan komited. Sekiranya kita dapat pemilihan kontraktor yang baik, saya rasa itu akan memberi impak yang lebih baiklah, projek tersebut akan dilaksanakan dengan sebaiknya. Salah satu lagi saya rasa adalah dengan kerjasama yang baik di peringkat daerah, di mana bagi saya ketua jabatan di daerah adalah Tuan Pegawai Daerah, dan saya amat berbangga di daerah Tambunan ni kami mempunyai kerjasama yang baik bersama pegawai daerah saya Tuan Jumain Abdul Ghani, di mana beliau ini sekiranya projek di jabatan-jabatan lain ada masalah, beliau turun padang. Bukan beliau campur tangan, tapi beliau cuba untuk memberi kerjasama dengan jabatan-jabatan yang lain. Saya bukan penduduk daerah Tambunan, tapi saya berbangga bekerja di daerah Tambunan. Walaupun satu hari nanti sekiranya saya dipindahkan daripada daerah Tambunan untuk bekerja di daerah yang lain, saya rasa saya tidak akan melupakan hubungan dan kerjasama yang erat di bawah kepimpinan beliau dan juga ketua-ketua jabatan yang lain di daerah Tambunan. Kerana Tambunan ini sentiasa di hati saya, atau dalam bahasa dusunnya Tambunan it kinawoko. Akhir sekali mungkin Puan boleh membuat sedikit rumusan berdasarkan perbincangan tadi. Okey, secara rumusannya saya rasa kebanyakannya rakyat pada masa ini mempunyai persepsi sama ada positif atau negatif terhadap JKR. Jadi sebagai kaki tangan teknikal, sama ada peringkat bawahan ataupun di peringkat atasan, kita hendaklah menyampaikan informasi yang tepat kepada rakyat, sama ada dari segi media massa, penggunaan WhatsApp yang terkenal masa kini, Facebook, laman-laman sesawang ataupun melalui newspaper. Jadi informasi yang tepat ini adalah untuk mengelakkan viral-viral yang tidak tepat, ataupun kadang-kadang kita menerima di lokasi yang berlainan ataupun negara yang berlainan dan ditujukan kepada daerah itu tersebut ataupun di bawah penyelenggaraan JKR sendiri. Jadi makluman-makluman yang penting hendaklah disampaikan kepada orang awam, sama ada ianya dari segi penutupan jalan ataupun pembinaan infra jalan raya yang baru, agar mereka dapat info yang lebih tepat dan berkesan supaya mereka boleh merancang sama ada perjalanan sekarang ataupun perjalanan masa akan datang. Okey, kepada yang orang awam juga saya juga harapkan agar aduan-aduan boleh disalurkan dengan tepat, sama ada ke unit atau cawangan yang tepat, ke kaki tangan yang cepat dan juga disalurkan dengan betul dan jelas. Kita tidak mahu aduan-aduan ini disampaikan dengan penyampaian yang kurang tepat lah. Jadi itu akan memberi impak negatif kepada Jabatan Kerja Raya. Dalam era moden ini, saya rasa penambahbaikan perlu untuk JKR, untuk kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang moden supaya kita boleh menyimpan maklumat secara digital. Kesukaran kita amat dirasai sekiranya kita mendapat contohnya kes-kes mahkamah dan kita tidak mempunyai rekod-rekod yang lama. Jadi ini amat penting untuk kegunaan jabatan di masa akan datang. Sumber manusia juga perlu ditingkatkan, dititik beratkan oleh jabatan kerana pengawasan dan penyeliaan di tapak tu perlu. Kerana kita sedia maklum kebanyakan kaki tangan di Sabah ni telah berpencen dan tiada ganti. Jadi kita memerlukan tenaga-tenaga baru atau tenaga-tenaga yang berpengalaman supaya kita mendapat sesuatu projek tu lebih cepat, efektif, tepat dan
menepati apa yang kita rancang. Tidak semua kita boleh memenuhi keperluan pelanggan. Kadang-kadang ada pelanggan atau pengguna jalan ni mengharapkan agar jalan ini diturap, sentiasa diturap setiap tahun. Kita hendaklah memberi penjelasan dengan baik dan jelas kepada orang awam berkenaan dengan kekangan peruntukan dan apa juga sumber peruntukan dan konsep-konsep program-program yang diberikan. Jadi orang awam akan tahu dan maklum apa perancangan yang dilaksanakan oleh JKR dan apa keperluan, kekangan dan juga perbelanjaan yang telah diperuntukkan kepada JKR lah. Jadi mereka tidak menganggapkan bahawa konsep naik taraf ini ataupun konsep pembaikan ini dilaksanakan sentiasa. Maksud saya, dia ada peruntukan yang sentiasa. Kita ada jadual yang ditetapkan, kita ada peruntukan yang ditetapkan. Jadi cara penyampaian maklumat yang tepat itu perlu untuk rakyat. Jadi bagi membuang persepsi rakyat ni, kerana sekarang ni JKR sangat sinonim dengan jalan kurang rata, jangan kejar rain dan bermacam-macam lagi persepsi kepada JKR. Kita balik kepada moto asal usul jabatan kita, iaitu jasa kepada rakyat. Jadi saya harap dan saya berseru kepada semua, sama ada daripada kaki tangan saya JKR Tambunan ataupun JKR Sabah, kita balik kepada moto asal usul jabatan kita, iaitu jasa kepada rakyat. Terima kasih Puan Jamilah atas perkongsian yang cukup padat itu tadi. Kembali kepada moto asal, jabatan kurang rajin kita tukar kepada jasa kepada rakyat. Kita telah bersama Jurutera Daerah Puan Jamilah untuk membincangkan perancangan pelaksanaan pembangunan dan strategi agar projek-projek yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, khususnya di daerah Tambunan. Semoga apa yang disampaikan itu tadi dapat meningkatkan pemahaman rakyat terhadap peranan JKR Sabah. Sekian daripada saya, Nur Fuada Afifah Muhammad Azmi. Assalamualaikum dan salam hormat.